Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita menanam stek terhadap pokok bougainville tumbuh 100%. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip ya, nanti anda terlepas tips-tips yang perlu anda ketahui. Sebelum itu teman-teman, silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada tutorial seterusnya. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya memiliki beberapa bahan yang kita perlukan untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville yang akan insya-Allah tumbuh 100%. Baiklah teman-teman, apa yang penting di sini teman, apa yang anda perlu ketahuikan ialah perkara pertama ataupun perkara dasar yang anda perlu ketahui sekiranya anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville agar tumbuh subur, ya insya-Allah 100% tumbuh ya teman. Yang pertama sekali, pastikan anda mencari stek cabang di pokok bougainville yang sehat macam ni. Sehat yang sederhana, ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, sederhana macam ni. Yang penting sehat, okey. Di sini saya menyediakan 3 bahan stek daripada cabang pokok bougainville ya. Ini adalah cabang daripada pokok bougainville teman ya. Okey. Lepas tu perkara yang kedua teman, pastikan pokok bougainville tersebut dalam keadaan yang sehat, subur ya. Ambil induk daripada pokok bougainville yang subur. Yang ketiga, pastikan pokok tersebut teman-teman ya, ini adalah untuk membantu proses cepat tumbuh bunga dan cepat tumbuh tunas. Pastikan pokok tersebut sudah pernah mengeluarkan bunga ataupun pernah berbunga. Okey. Untuk pengambil cabang teman, pastilah perhatikan teman, pada cabang tersebut terdapatnya duri-duri macam ni teman, bekas duri macam ni. Ini ada duri teman. Di mana duri ni saya sudah potong ya teman, saya sudah pangkas ya. Ini mengapa teman? Pastikan pada cabang tersebut mempunyai duri ya, kerana di tempat duri ini nanti teman, rahsianya lah tempat duri ini nanti teman akan keluarnya tunas ya daripada cabang pokok bougainville ini. Itu adalah mengapa kita perlu mencari stek daripada cabang pokok bougainville yang mempunyai bekas-bekas duri macam ni ya teman. Ini duri ya. Ini adalah bekas duri teman. Okey, saya sengaja pangkaskan untuk memastikan tidak ada terluka ya, untuk keselamatan, kerana duri yang terdapat pada cabang pokok bougainville ini teman ya sangat tajam ya, boleh membuatkan tangan kita luka. Jadi terbaiknya untuk mengelakkan daripada kita terluka, kita pangkas ataupun kita potong duri, tidak menjadi masalah. Okey. Kemudian perkara yang keseterusnya teman, pastikan pokok tersebut sekiranya anda ingin memiliki stek cabang daripada pokok bougainville yang mempunyai bunga yang cantik teman, sila cari pokok bougainville induknya yang mempunyai bunga yang sudah cantik. Okey. Untuk di sini kita boleh menjadikan dua ni teman, dua warna ya pada cabang bougainville. Di sini menyediakan dua jenis teman, dua jenis daripada pokok bougainville, yang satu ni merah, yang satu ni putih. Okey. Saya cuma membuatkan 3 batang ya teman ya, 3 batang. Satu merah, 2 merah, 1 putih. Okey. Lepas tu teman, ini kita fokus dulu teman untuk anda membuat bahan stek untuk dijadikan sebagai bahan bonsai teman, untuk yang memiliki bunga stek daripada pokok bougainville yang memiliki lebih daripada dua warna. Ini warna putih dan warna merah insya-Allah. Lepas tu teman, perkara yang ketiga, apa yang anda perlu ketahui teman untuk membantu mempercepatkan teman pertumbuhan akar pada bahan stek cabang daripada pokok bougainville ini ya teman, anda boleh menggunakan serbuk perangsang akar ataupun bahan perangsang akar. Ini untuk membantu mempercepatkan proses tumbuhannya akar teman. Di mana untuk perkongsian kali ini teman, saya menggunakan serbuk perangsang akar. Ini adalah serbuk perangsang akar teman, di mana anda boleh mendapatkan ataupun anda boleh membeli serbuk perangsang akar ini teman di toko-toko menjual tanaman kebun. Okey, boleh ya. Ini adalah merupakan salah satu bahas perangsang akar untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar kepada bahan stek pokok bougainville yang kita akan tanam ini nanti. Okey, ini adalah dapat membantu. Anda juga boleh menggunakan serbuk perangsang akar ataupun bahan perangsang akar daripada bahan semula jadi teman, contohnya seperti bawang putih, bawang merah ya. Anda juga boleh menggunakan daun lidah buaya. Anda juga boleh mencetak menggunakan air sumur ataupun hujan. Ini boleh digunakan. Jangan menggunakan air kerana air memiliki kandungan kalori tidak sesuai untuk stek kita. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang penting lagi teman ya, untuk anda memastikan pokok stek daripada cabang
pokok bougainville ini teman tumbuh dengan subur, insyaAllah teman pasti akan tanam menggunakan media tanam yang betul ya. Moga media tanam yang sesuai macam ini teman. Ini adalah media tanam yang saya sudah sediakan teman, di mana media tanam ini teman terdiri daripada gabungan sekam padi teman-teman, sekam padi dan juga pasir kasar ya, pasir kasar, sekam padi, pasir kasar, dan juga dalam ini ada juga tanah subur ya teman, tanah subur di bawah bambu ya. Itu adalah beberapa bahan yang saya gunakan untuk dijadikan sebagai media tanam untuk saya menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini. Okey, kemudian teman pastikan anda menyediakan air yang bersih. Jika boleh teman, untuk penanaman stek pertama dengan menggunakan cabang pokok bougainville teman, pastikan anda menggunakan air sumur ataupun air hujan. Itu adalah merupakan dua jenis air yang sangat baik dan sesuai untuk kita sebagai jadi bahan untuk kita menanam stek pertama sekali apabila kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Jangan menggunakan air pipe ya, kerana air pipe memiliki kandungan klorine. Klorine tidak bagus untuk bahan stek kita. Pasu teman bekas ya. Anda juga boleh menggunakan pasu ataupun pot teman. Okey, anda juga boleh menggunakan bekas-bekas lain sama ada polybag, cup atau gelas bekas air ataupun betul-betul botol. Yang penting bekas itu boleh anda gunakan sebagai tempat anda menanam stek daripada pokok bougainville. Manakala untuk perkongsian pada kali ini teman, saya menggunakan pot plastik ni teman sebagai bahan ataupun tempat bekas untuk saya menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Okay. Apa yang penting teman, apa-apa pun bekas yang anda gunakan apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville ataupun stek akar, stek cabang, stek batang ya, stek dahan teman, pastikan bekas tersebut anda buat lubang di bawahnya ya. Buat lubang. Okey, kita buat lubang. Kenapa perlu lubang? Lubang ini adalah untuk membantu mengelak daripada air bertakung di dalam pot anda nanti. Okey, itu adalah fungsi lubang. Okey. Baiklah teman. Kemudian kita perlukan cutter ataupun pisau ya untuk kita melakukan penyayatan pada stek yang kita akan tertanam nanti. Okey. Baiklah teman, sekarang kita pergi ke proses seterusnya. Okey, sekarang teman apa yang kita perlu lakukan? Pertama sekali teman ialah yang kita perlu lakukan sekarang ialah, okey, jangan lupa teman-teman. Yang pertama, jangan lupa kita letakkan bahan untuk kita melakukan menutup lubang ni teman. Okey, di sini saya menggunakan perangkap nyamuk saja. Okey, anda juga boleh menggunakan bahan-bahan lain. Yang penting ia dapat menembuskan air keluar ya. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan media tanam keluar daripada pot ataupun pasu kita ni. Okey. Baiklah teman-teman ya. Sekarang pertama sekali apa yang kita perlu lakukan ya teman ya, pada stek ataupun cabang daripada pokok bougainville ini teman, ataupun bunga kertas ya. Pertama sekali anda pastikan pada cabang daripada pokok bougainville ini teman-teman, sebelum anda menanam ya, pastikan cabang pokok bougainville ini teman berada dalam keadaan bersih ya. Bersih sama ada di kotoran ataupun jamur ataupun kulat. Pastikan bersih. Sekiranya terdapat perkara-perkara yang seperti yang sebutkan tadi ya teman, pastikan anda mencuci dulu ya. Cuci dulu bahan stek ini, cuci sehingga bersih. Ini adalah untuk mengelak tertutupnya pori-pori pada bahagian kulit cabang daripada pokok bougainville ini ya. Kerana ini akan membantu teman sekiranya keadaan cabang stek daripada pokok bougainville ini teman ya dalam keadaan kotor ya teman ini ya. Ini akan melambatkan proses keluarnya tumbuh-tumbuh baru ataupun tunas-tunas baru. Jadi kita perlu mencuci bersih. Okey. Kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang? Pertama sekali teman-teman, kita akan melakukan penyayatan. Okey, kita akan sayat di bahagian pangkal bawah ini. Okey, kita akan sayat dulu. Kita menggunakan pisau teman, kita sayat. Pastikan anda menggunakan pisau yang bersih teman, bersih dan tajam. Itu penting kita sayat. Okey, apakah tujuan kita melakukan penyayatan ini teman? Okey. Tujuan kita melakukan penyayatan ini adalah untuk membantu mempercepatkan dan memperbanyakkan akar tumbuh pada stek cabang daripada pokok bougainville ini nanti. Kenapa ini berlaku teman? Ini berlaku adalah kerana teman ya, di sini nanti teman, di bahagian ini nanti adalah tempatnya akar-akar akan tumbuh ya, di bahagian ini. Dan bahagian ini kita melakukan sayatan ataupun pengupasan ini. Di bahagian ini nanti akan tumbuhnya akar-akar pada stek cabang pokok bougainville ini. Jadi kita lakukan penyayatan dulu ya. Kita lakukan penyayatan pada bahagian pangkal bawah pokok stek cabang daripada pokok bougainville ini. Okey, kita lakukan penyayatan macam tu. Ingat ya, apa fungsi kita melakukan penyayatan? Ini adalah untuk membantu memperbanyakkan akar-akar baru tumbuh pada stek cabang pokok bougainville ini. Okey, kita lakukan penyayatan.
Okey, kemudian teman, apabila kita sudah selesai melakukan penyihatan seperti ini ya teman. Okey. Sebelum itu teman, kita potong dulu teman, kita potong dulu cabang ini teman, cabang daripada pokok bugambil ini. Ini terpulang kepada kita, tergantung kepada kita teman, bagaimana yang kita hendak ukurannya panjang atau pendek. Untuk perkongsian kali ini saya sengaja melakukan pemotongan 3 peringkat macam ni teman, 3 peringkat ya ni teman. Teman nampak kan 3 peringkat ya. Okey. Pendek, lepas tu sederhana pendek, tu agak panjang. Kenapa saya melakukan pemotongan begini teman? Ini adalah batunya untuk membentuknya nanti teman, apabila saya menanam dalam pot nanti saya akan membuat bahan stek saya menjadi seperti ini. Begini teman. Okey. Ada rendah, ada sederhana tinggi dan ada tinggi sekali. Ini adalah program saya melakukan stek, penanaman stek, pemotong stek teman, untuk dijadikan sebagai bahan bonsai nanti. Kerana seperti alaminya bahan bonsai akan mempunyai bahagian yang bawah rendah, tengah sedang dan atas sekali tinggi. InsyaAllah kemudian nanti teman, di sini adalah bahagian mahkota di atas. Ini adalah salah satu cara kita melakukan program awal menanam stek daripada cabang pokok bugambil untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Okey, itu teman. Okey, apabila kita sudah selesai melakukan penyihatan teman, sekarang kita akan ke proses seterusnya. Okey, untuk proses seterusnya teman, kita akan sediakan serbuk perasan akar ini teman. Kita akan sediakan serbuk perasan akar ini nanti. Apa yang kita akan lakukan ialah teman, mudah saja. Okey, pertama sekali teman, apa yang kita lakukan, kita sediakan air hujan ataupun air sumur tadi teman ya. Okey, lepas tu teman, apa kita perlu lakukan ialah ini air nanti teman adalah untuk kita melakukan penyiraman kepada bahan media tanam nanti. Okey. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ya teman, kita ambil bahan stek daripada cabang pokok bugambil tadi, kita celupkan, kita masukkan ke dalam serbuk perasan akar ni macam tu. Okey, nampak macam tu. Okey. Macam tu. Nampak? Macam tu ya. Okey, kita biarkan beberapa saat. Okey. Kita biarkan beberapa detik biar serbuk perasan akar tu menyerap pada bahagian yang kita lakukan penyihatan tadi ya. Tambahan. Tambah satu lagi, kita masukkan lagi. Macam tu. Okey, macam tu. Okey, biarkan sekejap supaya ia menyerap ya teman, supaya serbuk perasan akar ini menyerap pada bahagian yang kita lakukan penyihatan tadi. Okey. Baiklah teman-teman, sementara kita menunggu serbuk perasan akar tadi menyerap pada tempat yang kita lakukan penyihatan pada bahan stek cabang daripada pokok berkertas tadi ataupun pokok bugambil tadi, kita sekarang sediakan media tanam dulu teman ya. Kita sediakan media tanam dulu. Okey. Ingat ya teman, untuk media tanam ini teman, pastikan anda menggunakan media tanam yang mempunyai 2 sifat utama ataupun 2 ciri utama. Yang pertama teman, sifatnya mestilah poros. Yang kedua, mestilah bersifat gembur. Pastikan anda mencari bahan media tanam mempunyai kedua-dua sifat tersebut ya teman-teman, iaitu sifat poros dan gembur. Kenapa perlunya media tanam yang memiliki sifat poros dan gembur? Ini adalah bertujuan teman-teman. Yang pertama ya, apabila anda menggunakan media tanam yang bersifat poros, teman, ini membantu anda untuk mengelakkan media tanam anda yang dalam pot ataupun dalam pasu teman-teman tidak menjadi terlalu lembap ataupun terlalu basah, kerana dengan adanya penggunaan media tanam, okey, bahan yang anda gunakan untuk dijadikan sebagai media tanam ya teman, bersifat poros, ini nanti teman akan membantu melancarkan proses pengelaran air semasa anda melakukan penyiraman ya, melakukan penyiraman media tanam semasa anda menanam stek bahan daripada cabang pokok bugambil anda. Okey. Ini satu cara kita untuk mengelakkan daripada berlakunya genangan air yang terlalu banyak dan berlakunya media tanam kita yang terlalu basah. Jadi kita perlu melakukan media tanam yang bersifat poros. Contoh tadi teman, bahan media tanam yang bersifat poros adalah seperti sekam padi, lagi kokopit, okey, pasir kasar, sepihan batu bata ya teman. Lepas tu anda juga boleh menggunakan kompos, itu merupakan antara bahan-bahan yang bersifat poros ya teman, sifat poros. Okey. Untuk perkongsian kali ini teman-teman, saya menggunakan bahan yang mempunyai sifat poros tadi daripada sekam padi ya. Sekam padi juga pasir kasar dan juga
tanah subur. Okey, itu adalah beberapa bahan yang saya gunakan dalam video tutorial perkongsian saya ini. Okey. Okey, lepas tu teman-teman, cara yang sifat yang kedua tadi ya teman, gembor ya. Gembor, mengapa kita perlu menggunakan bahan media tanam yang bersifat gembor teman? Ini adalah bertujuan untuk kita membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar kepada bahan stek yang kita tanam tadi. Ini bukan sahaja dengan dapat membantu proses mempercepatkan pertumbuhan akar teman. Ini berlaku adalah disebabkan apabila kita menggunakan bahan yang bersifat gembor teman, maka di dalam media tanam tadi akan mempunyai ruang oksigen dan udara yang banyak. Dan apabila di dalam media tanam tadi mempunyai ruang oksigen dan udara yang banyak teman, jadi akar akan mudah tumbuh ya, dan bebas untuk tumbuh kerana terdapatnya oksigen dan udara yang cukup. Ini adalah satu keperluan untuk stek daripada cabang pokok bougainville kita untuk memudahkan proses pertumbuhan akarnya, di samping dengan menggunakan serbuk perangsang akar. Okey. Okey, untuk cara kita mengisi media tanam ke dalam pot ini teman, anda isi separuh dulu ya, separuh. Okey, lepas tu padatkan ya. Supaya mengapa kita perlu padatkan? Supaya nanti teman apabila kita masuk ke stek ya, ia tidak bergoyang. Okey, kita masuk ke separuh dulu, kemudian kita masukkan stek kita tadi ke dalam pot tersebut. Kemudian kita tambahkan lagi media tanam. Okey, itu adalah salah satu cara teman yang anda boleh lakukan apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville ya. Okey, di dalam pot. Okey, lepas tu kita masukkan masukkan stek tadi. Okey, oleh kerana sini saya ingin menggabungkan ketiga-tiga bahan stek teman ya. Kita gabungkan macam ni. Okey. Kita akan ikat dengan menggunakan tali. Okey, untuk supaya mengelak daripada bahan stek kita ini bergoyang ya. Kita ikat dengan menggunakan tali. Okey, ikat teman ya, kita ikat dengan tali ya. Untuk mengelak bahan stek kita daripada bergoyang. Okey. Okey teman, kita ikat macam tu ya. Okey, kita ikat macam tu. Okey, untuk sementara untuk mengelak daripada bahan stek kita ni nanti bergoyang. Okey, jadi kita masukkan ke dalam pot yang kita telah isikan dengan media tanam separuh tadi. Okey, bismillah. Kemudian kita tambahkan lagi media tanam. Kemudian kita padatkan, teman ingat ya. Mengapa kita perlu melakukan pemadatan? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan bahan stek kita tadi bergoyang, teman. Mengapa bahan stek kita tidak boleh bergoyang? Ini adalah kerana teman untuk mengelakkan berlakunya stres pada stek kita ini nanti, lebih-lebih lagi dia dalam masa proses pertumbuhan akarnya ya teman. Jadi bila anda tidak memadatkan dan memastikan bahan stek anda ini dalam keadaan yang teguh teman ya, dia akan melambatkan proses pertumbuhan akar. Kerana apabila ini berlaku teman, akan berlaku kerenggangan ya di antara stek cabang pokok bougainville kita dengan akar teman. Jadi ini dengan tanah ya teman. Jadi ini akan melambatkan proses pertumbuhan akarnya. Jadi di sini kita perlu memastikan bahan stek kita ini berada dalam keadaan yang betul-betul kukuh dan teguh teman, supaya tidak bergoyang. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Okey, nampak? Kita dah pun selesai melakukan penanaman tu. Okey. Lepas tu teman, proses seterusnya ialah kita akan melakukan penyiraman ya teman, penyiraman. Bagaimana kita perlu melakukan penyiraman yang betul kepada bahan stek kita yang kita tanam hari ini ya. Okey. Pertama sekali teman, apa yang anda perlu ketahui di sini adalah teman ya, apabila anda ingin menanam, apabila anda ingin menyiram ya teman, apabila anda ingin menyiram bahan stek daripada stek cabang pokok bougainville ini ya teman, perkara pertama yang anda perlu pastikan di sini adalah
ialah ya teman, keadaan media tanam. Keadaan media tanam teman, terdapat dua keadaan. Yang pertama, media tanam yang anda gunakan itu adalah dalam keadaan kering, dan yang kedua, media tanam yang anda gunakan itu dalam keadaan sudah lembap. Okey, apabila anda menggunakan media tanam yang berada di dalam keadaan yang kering teman, anda hendaklah menyiram bahan media tanam tersebut 100% basah. Okey, 100% basah. Mengapa ini perlu teman? Ini perlu adalah kerana teman, selepas ini anda tidak akan melakukan penyiraman lebih kurang 5 hingga ke 7 hari ya untuk bahan stek yang kita tanam pada mula penanaman ini. Okey, jadi setelah itu anda tidak boleh mesti menyiram media tanam yang anda gunakan sekiranya dalam keadaan kering basah 100%. Maksudnya anda menyiram media tanam ini basah keseluruhannya. Okey. Dan kondisi ataupun keadaan yang kedua teman ya, apabila anda menggunakan media tanam yang keadaan lembap seperti ini. Dia di sini menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap. Ini adalah media tanam yang dalam keadaan lembap teman. Jadi untuk keadaan media tanam macam ni teman, anda hanya perlu menyiram sedikit saja ya. Mungkin anda boleh menggunakan 1 tudung daripada air botol ini ya, ataupun 5 tudung daripada botol ini untuk menyiram stek. Ini terpulang kepada berapa besar saiz pot yang anda gunakan ya. Okey, berapa besar saiz pot yang anda gunakan. Sekiranya anda menggunakan pot lebih besar lagi, mungkin anda boleh menggunakan dalam 20 ml air macam ni ataupun 25 ml ya. Ataupun anda bagi 2 air macam ni. Okey, boleh macam tu. Ini tergantung kepada saiz pot dan bagaimana keadaan media tanam yang digunakan. Okey, sekiranya anda menggunakan media tanam yang sudah lembap macam ni teman, ini adalah bahan media tanam teman. Jadi saya hanya menyiram sedikit saja teman ya. Saya menyiram sedikit saja. Okey. Bismillah. Okey, 1 2 3. Cukup. Okey, cukup. Saya sudah menyiram dengan menggunakan 3 tudung ya. 3 tudung daripada botol Emran ni. Okey, 3 tudung ni. Okey. Okey, apabila dah macam ni teman ya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita akan lakukan teman ya? Perkara pertama sekali yang kita perlu lakukan selepas anda selesai melakukan penanaman stek daripada cabang pokok bougainville ini teman, pertama sekali pastikan anda meletakkan bahan stek ini teman ya di tempat teduh. Jangan terkena sinaran cahaya matahari secara langsung kerana ini boleh menyebabkan stek anda kering dan boleh menyebabkan stek anda mati. Okey, itu utama teman. Pasal yang kedua teman, masih lagi yang pertama, letakkan di tempat teduh. Contohnya seperti beri buah-buah pokok di tepi-tepi bangunan ya. Yang penting ia tidak terkena sinaran matahari secara langsung dan tetap mendapat sinaran matahari. Ingat teman-teman, sebab sinaran matahari diperlukan oleh bahan stek kita. Ini adalah dalam proses fotosintesisnya, proses secara alami semula jadinya untuk sebuah tanaman hidup. Okey. Jangan sesekali anda meletakkan bahan stek ini di dalam bilik mandi ataupun di dalam rumah teman kerana ia tidak mendapat sinaran matahari. Okey, jadi ini akan melambatkan proses pertumbuhan bahan stek anda. Okey. Perkara yang kedua teman, apa yang perlu lakukan di sini adalah pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam yang dalam pot ni. Okey, terutamanya anda dalam stek dalam pot ya. Pastikan media tanam anda ini sentiasa berada dalam keadaan yang lembap. Jangan terlalu lembap, jangan terlalu kering. Okey, pastikan anda memantau ya. Selepas ini nanti teman, selepas anda melalui proses sehingga ke 7 hari teman, penanaman pertama anda semak lagi keadaan media tanam bagaimana caranya teman. Anda ambil jari anda, korek sedikit ya, tengok bahagian bawah tu. Kalau masih lembap, jangan siram dulu. Kalau sudah kering, siram. Okey, bermulai di seminggu selepas penanaman pertama, anda boleh melakukan penyiraman 3 hari. Ingat ya, 3 hari sekali. Bukan sehari 3 kali, 3 hari sekali. Waktu sore saja. Kenapa waktu sore teman? Kerana apabila waktu sore keadaan matahari semakin sejuk. Jadi apabila anda menyiram, air sempat diserap oleh bahan stek kita. Jadi apabila anda menyiram air pada waktu pagi, sebab matahari akan naik, jadi cuaca semakin panas, jadi air tidak sempat diserap oleh bahan stek kita. Itu adalah mengapa anda perlu melakukan penyiraman pada waktu sore atau waktu petang. Okey. Perkara yang ketiga yang anda perlu lakukan selepas ini adalah teman-teman, pastikan anda memastikan bahan stek ini terlamat daripada gangguan-gangguan peliharaan hewan-hewan peliharaan anda. Contohnya seperti kucing dan juga ayam. Ini adalah
sangat perlu anda perhatikan ya teman. Kerana sekiranya bahan stek anda ini diganggu oleh haiwan-haiwan peliharaan tersebut, ini akan menyebabkan bahan stek anda mungkin mati dan juga mungkin juga lambat buah akar, kerana ini akan dilanggar, mungkin diganggu oleh haiwan-haiwan tadi ya, akan menyebabkan berlakunya pergoyangan pada bahan stek ini. Jadi kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan lepas itu adalah pastikan anda sentiasa memantau keadaan bahan stek ini. Jadi insyaAllah teman, sekiranya anda melakukan kesemua langkah-langkah ataupun tutorial-tutorial yang saya kongsikan kepada anda dari mula sampai saat ini, insyaAllah teman, anda akan memiliki sebuah tanaman stek daripada cabang pokok bugambel yang subur ya, insyaAllah, dan akan mempunyai bunga yang lebih daripada suatu. Ini adalah satu cara memudahkan kita mendapatkan stek daripada pokok bugambel yang mempunyai lebih warna. Dan ini adalah merupakan satu cara teman untuk kita memastikan proses menanam stek daripada cabang pokok bugambel kita tumbuh 100% insyaAllah dengan izin Tuhan dengan menggunakan serbuk perasan akar ini. Okey. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman. Semoga manfaat kepada anda semua. Seperti biasa teman ya, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe, share, like ya, supaya ramai lagi teman-teman kita mendapat ilmu yang sama yang mereka ingin ketahui, dan supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat informasi terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Ingat ya teman-teman, pokok bugambel merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Kerana pokok bugambel ini teman mempunyai keistimewaan dan keunikannya tersendiri. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman, silakan subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang, mudah, dan anda tidak perlu membayar apa-apa pun. Jadi, marilah kita berkongsikan ilmu-ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Jangan lupa teman, like dan share ya. Kongsikan ilmu-ilmu perkongsian daripada channel Nazar Abdullah supaya kita sama-sama mendapat manfaatnya. Supaya ramai lagi teman-teman kita yang meminati pokok bugambel untuk dijadikan sebagai bahan bonsai ataupun sebagai tanaman hiasan, tahu teknik-teknik ataupun cara-cara yang mereka boleh lakukan sekiranya mereka ingin menanam stek daripada cabang pokok bugambel yang insyaAllah akan tumbuh 100%. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali pada ini ya, iaitu salah satu cara kita menanam stek daripada cabang pokok bugambel yang 100% insyaAllah tumbuh dengan menggunakan serbuk perasan akar kita beli dekat toko teman-teman. Baiklah teman, cukup setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kaki kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum, bye-bye.